Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pelajar yang sedang mengikuti tuition online Perlis Mengaji pada pagi ini. Okey, sekali lagi kita bertemu dengan cikgu, nama cikgu Nur Akilah binti Cik Ismail dari SMK Datuk Jaafar Hassan, Bukit Keteri Perlis. Okey, pada pagi ini untuk seluruh ekonomi SPM, cikgu akan teruskan lagi dengan teknik menjawab. Masih lagi teknik menjawab tapi kita lebih details, kita lebih kecilkan skop. Okey, pada pagi ini cikgu akan kongsikan dengan kamu semua tentang teknik menjawab bahagian B. Okey, bahagian B iaitu esei, kertas 2 SPM untuk subjek ekonomi. Baik, tanpa melengahkan masa, okey, kita teruskan slot kita pada pagi ini. First kali kita tengok balik format kertas 2. Okey, cikgu ulang kaji baliklah ni. Sebab cikgu dah terang dah, format kertas 2 terdiri daripada bahagian A dan juga bahagian B. Okey, bahagian A ni kamu wajib jawab 3 soalan. Okey, keseluruhan markah ialah 60 markah dalam bentuk struktur. Boleh jawab point dalam ayat yang lengkap lah. Okey, dan kamu perlu menguasai buku teks. Okey, itu tips dia. Okey, sebab kebanyakan jawapan di dalam bahagian A dan juga soalan-soalan di dalam bahagian A ialah daripada buku teks. Jadi, cikgu memang galakkan kamu menguasai buku teks. Jadikan buku teks sebagai panduan utama kamu sebelum kamu merujuk buku-buku rujukan yang lain. Okey, sebab bahagian A memang jawapan dia memang dalam buku teks lah. Baik. Bahagian B. Okey, bahagian B inilah yang kita akan fokuskan hari ini. Okey, cikgu akan ajar kamu bagaimana untuk menjawab soalan esei. Okey, bahagian B, kamu kena jawab 2 soalan daripada 4 soalan. Okey, kena pilihlah. Dan jawapan kamu mestilah dalam bentuk esei. Mesti mengemukakan fakta, huraian, contoh dan juga memerlukan huraian yang lebih mendalam. Itulah esei. Okey. Dan kamu kena menguasai pengetahuan am, okey, mampu memberi pandangan dan cadangan dan juga idea-idea yang relevan lah. Itulah bahagian B. Okey, untuk bahagian B ni, kalau tadi kita lebih fokus kepada buku teks, tapi untuk bahagian B ni jawapan tiada dalam buku teks. Okey, jawapan dia berdasarkan pengetahuan sedia ada kamu. Okey, jawapan dia ialah daripada segi pandangan kamu, pendapat kamu, boleh ceritakan kesan, boleh menilai, boleh menganalisis. Itulah bahagian B. Okey, jadi kamu kena banyakkan latihan lah. Okey, banyakkan latihan untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Okey, perlu banyak latihan. Okey, itu serba sedikitlah tentang format. Okey, kita refresh balik. Baik, seterusnya cikgu nak listkanlah sedikit kelemahan calon secara umum. Mungkin antara kelemahan ni kamu ada buat. Okay? So selepas ni cuba kurangkan ataupun jangan buat langsung lah. Okay? Kelemahan-kelemahan calon dalam menjawab bahagian B, soalan esei ni ialah yang pertama, dia tidak membaca keseluruhan soalan. Okey, soalan ada soalan nombor 4, 5, 6 dan 7. Dia tidak membaca semua. Bila tak baca semua, bagaimana kamu hendak membuat pilihan? Bagaimana kamu nak cari 2 soalan yang boleh membantu kamu untuk mendapatkan markah yang banyak? Okey. Yang kedua, tidak mampu memberikan huraian yang mendalam.
Okey, dia bagi fakta saja. Jadi tak cukup markah. Yang ketiga, kurang menguasai konsep dan istilah ekonomi. Okey, jawapan kamu mestilah menggunakan konsep dan istilah ekonomi, okey, untuk mendapatkan markah. Yang keempat, tidak menjawab soalan langsung. Yang ni cikgu tak boleh nak tolong sebab bila kamu tidak menjawab, macam mana cikgu nak bagi markah. Okey. Yang kelima, tidak memahami kehendak soalan. Yang ni orang tanya lain, jawab lain. Selalu terjadi. Okey, yang keenam, jawapan meleret-leret, tiada point. Okey, yang ni pun sering terjadi. Karang punya panjang, cantik karangan kamu. Tapi tiada point untuk bagi markah. Kenapa jadi macam tu? Okey, sekejap lagi cikgu cerita pasal apa. Macam mana nak buat. Tunggulah sampai habis slot. Okey. Yang ketujuh, kurang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, KBKK. Okey, kamu tak boleh berfikir, tidak berupaya untuk memberikan cadangan, tidak berupaya mengemukakan idea-idea yang relevan, yang bernas, okey. Untuk berfikir secara kritis dan kreatif ni, kamu kena banyakkan ulang kaji, banyakkan berbincang dengan kawan-kawan, okey, sumbang saran lah orang panggil kan. Banyak bertanya. Tanya, kawan jawab. Okey, tanya apa pendapat kalau soalan macam ni. Okey. So bila melalui perbincangan tu, kamu dapat berfikir secara tak langsung, kamu berfikir untuk mengemukakan idea. Baik, seterusnya yang ke-8, tidak menjawab mengikut markah. Okey, kalau kamu ingat slot yang pertama, cikgu bagi tahu teknik menjawab secara umum. Ada dua kriteria yang akan guide jawapan kamu, iaitu kata tugas dan juga markah. Okey, bila kamu tak faham kata tugas dan kamu tidak menjawab mengikut markah, maka tak cukuplah markah kamu. Okey, dia jadi mungkin kosong ataupun tak cukup markah. Tak dapat markah penuh. Tidak mahir dalam teknik menjawab. Okey, tidak mahir dalam teknik menjawab. Slot 1, cikgu dah terangkan semua kata tugas kan. Terangkan nak jawab macam mana, kalau jelaskan macam mana, terangkan mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Okey, bila kamu tidak menguasai teknik menjawab, itu yang jadi markah tak cukup. Okey, yang terakhir, malas membaca dan ulang kaji. Okey, yang ni mana-mana subjek pun sama, bukan ekonomi saja. Kalau kamu malas membaca dan malas mengulang kaji, memang susahlah untuk menjawab soalan. Okey, jadi kena rajin. Baik, seterusnya kita ke panduan umum menjawab soalan esei. Okey, macam mana kamu nak pilih soalan esei? Soalan esei tadi cikgu kata ada 4 soalan kan? Okey, yang pertama, sebelum memilih soalan, calon perlu membaca semua soalan dengan teliti dan gariskan kata tugas serta keyword, iaitu apa yang soalan nak dalam jawapan kamu. Okey, kita ada 4 soalan. Soalan 4, 5, 6, 7. Baca dulu ke semua. Okey, jangan risau. Dia takkan ambil masa yang lama pun. Okey, baca dulu ke semua soalan tu, barulah kamu boleh memilih 2 yang terbaik. 2 soalan yang kamu boleh jawab. Okey, kalau kamu tak baca semua, macam mana kamu nak tahu 2 soalan yang kamu boleh jawab? Okey, jangan kalut nak jawab semua dulu. Baca dulu semua. Okey, kemudian yang kedua, barulah boleh pilih 2 soalan yang dapat bagi banyak fakta. Maksudnya kamu tahu banyak jawapan daripada soalan tu. Okey, jadi pilihlah 2 soalan tu. Sebab 2 soalan tu yang akan menentukan markah kamu. Markah ekonomi kamu, subjek ekonomi kamu, 2 soalan tu lah penentu dia. Selain daripada bahagian A tadi. Okey, yang ketiga, selepas kamu dah pilih 2 soalan yang terbaik tu, bina rangka jawapan. Jangan duk tulis lagi dalam kertas jawapan. Okey, bina dulu rangka jawapan macam kamu bina rangka karangan kamu tu dekat soalan tu, tulis poin-poin. Jawapan apa yang kamu akan transfer ke kertas jawapan nanti. Okey, tulis je. Tulis sebanyak mungkin. Dan dengan membina rangka jawapan ni dapat mengelakkan kamu menulis jawapan meleret-leret nanti. Bila dalam kertas jawapan kamu ada guide, kamu ada panduan kamu, iaitu rangka jawapan tadi. Tu yang tadi cikgu kata poin yang meleret-leret tapi tiada poin kan. Sebab apa? Sebab kamu tak ada rangka jawapan. Tak ada panduan untuk kamu. Okey? Jadi untuk elakkan jawapan yang berulang, yang meleret-leret, tiada poin, buatlah rangka jawapan kamu. Okey? Tak perlu tulis panjang-panjang. Tulis poin je kat tepi tu. Okey? Kemudian yang keempat, bina ayat yang lengkap dalam kertas jawapan. Okey, dah tulis poin, transfer ke dalam kertas jawapan, binalah ayat yang lengkap, yang mengandungi fakta, yang mengandungi huraian, yang mengandungi contoh ikut kehendak soalan. Okey.
Yang kelima, jawab dalam bentuk esei. Bahagikan kepada beberapa perenggan. Bila cikgu sebut esei, kena tunjukkan perenggan lah, baru jadi esei. Kalau kamu buat point-point, dia tak jadi esei. Okey, buat perenggan. Mulakan dengan perenggan. Dia tak perlu pendahuluan yang panjang berjela macam karangan bahasa Melayu kamu kan. Yang tu tak perlu. Dalam ekonomi, boleh terus masuk topik. Tak perlu pendahuluan yang panjang. Kalau kamu ada 6 fakta, buatlah 6 perenggan. Senang pemeriksa nak memeriksa kertas kamu. Okey? Baik, yang keenam, gunakan kertas jawapan baru untuk menjawab soalan berikutnya. Okey, jangan campur soalan lah. Kita nak bagi kemas. Dan mungkin bila dah habis kamu menjawab 2 soalan tu, kamu nak patah balik, mungkin tiba-tiba ada idea, boleh tulis kat bawah tu. Jadi sebab itulah cikgu galakkan untuk soalan yang baru, mulakan dengan kertas jawapan yang baru. Okey? Dan kemudian yang ketujuh, jawapan yang baik adalah jawapan yang mempunyai banyak fakta, huraian yang jelas, contoh yang konkret dan bersesuaian dengan markah. Itulah jawapan yang baik. Jadi secara keseluruhannya kertas esei ni memerlukan kamu berfikir sejenak, okey, letak pen, berfikir sejenak, kemudian tulis idea. Itulah kertas 2 bahagian B. Okey, kamu tak boleh tulis terus tak. Dia memang kena berfikir sejenak sebab dia memerlukan kamu menjawab dalam jawapan yang lengkap lah dengan huraian yang lebih mendalam. Okey, kemukakan segala idea-idea yang bernas. Itulah bahagian B. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh soalan bahagian B dan juga contoh jawapan pelajar. Okey, contoh jawapan pelajar yang lemah dan juga contoh pelajar yang cemerlang. Jadi kamu boleh tengoklah macam mana yang dikatakan lemah dan macam mana dia boleh dapat markah penuh. Okey, kita tengok sekejap lagi. Baik, kita teruskan. Soalan SPM. Okey, cikgu nak tunjuk contoh soalan SPM 2019. Tahun lepas masih lagi baru lagi. Untuk bahagian B, soalan nombor 4. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan satu sistem ekonomi. Okey, cikgu dah highlight dekat situ. Nanti kamu boleh gariskan. Okey, itulah keyword dia. Dia nak tanya tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi bab 1 tingkatan 4. Itu dia punya guide kamu. Kamu jangan terkeluar daripada tajuk nah. Okey, kerajaan melalui agensi-agensinya berhasrat melaksanakan projek berikut dengan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit Malaysia. Okey, projek yang dia nak buat ada 3. Projek jalan desa di Kelantan 20 juta ringgit. Projek tempatan banjir di Kedah 19.4 juta dan klinik kesihatan daerah di Johor 22 juta. Okey, soalan ni dia nak tanya mula-mula jelaskan ciri-ciri sistem ekonomi di atas 5 markah. B, mengapakah kerajaan perlu melaksanakan projek-projek tersebut? 6 markah. C, projek yang manakah menjadi pilihan kerajaan? Bincangkan kesan pilihan tersebut. 9 markah. Okey, untuk soalan A, kamu kena cari keyword untuk kamu dapat jawapan. Kita ada 3 sistem ekonomi yang kita dah belajar. Ingat lagi tak apa dia? Okey, yang pertama, sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis, sistem ekonomi perancangan pusat dan juga sistem ekonomi campuran. Salah satu saja. Yang mana satu jawapan dia? Okey, keyword dia dekat kerajaan melalui agensi-agensinya. Jadi di situ keyword dia, jawapan dia ialah sistem ekonomi campuran. Okey, cikgu tahu ramai yang teka sistem ekonomi perancangan pusat sebab dia tengok ada kerajaan dekat situ kan. Asal ada kerajaan je sistem ekonomi perancangan pusat. Okey, sebenarnya kalau perancangan pusat dia akan cakap kerajaan saja. Okey, dia takkan ada agensi, dia takkan ada firma, tak akan ada individu. Okey, itu perancangan pusat. Perancangan pusat memang kerajaan sahaja. Okey, tapi soalan ni dia kata kerajaan melalui agensi-agensinya, maksudnya ada firma lain. Okey, ada individu lain dan ada pihak swasta yang bersama dengan dia berhasrat melaksanakan projek berikut dengan peruntukan sebanyak 20 juta. Jadi sistem ekonomi di atas ialah sistem ekonomi campuran. Jadi bila kamu dah tahu dah sistem ekonomi apa, barulah boleh jelaskan. Okey, berikan huraian ciri-ciri
sistem ekonomi tersebut 5 markah. Okey, B pula dia tanya kenapa kerajaan perlu laksanakan projek 3 projek tu. Dia sebut kerajaan. Okey, dia tak sebut firma, dia tak sebut swasta, dia sebut kerajaan. Jadi projek-projek tersebut ialah barang awam. Okey, jadi dia nak tanya tentang ciri-ciri barang awam dan kelebihan manfaat apa yang dapat daripada projek tersebut. Itu yang dia tanya. 6 markah. Okey. C, projek yang menjadi pilihan kerajaan. Projek yang mana? Okey, dia suruh kita pilihlah sekali lagi. Dan bila kamu dah buat pilihan, kamu kena bincangkan kesan pilihan tersebut. Okey, mula-mula buat pilihan, lepas tu huraikan kesan, kelebihan dan juga keburukan pun boleh. Okey. Okey, kita tengok dulu sebelum cikgu go through, tengok contoh jawapan, kita tengok dulu nak buat pilihan. Ni ada 3 projek kamu nak buat pilihan. Okey, tengok peruntukan berapa? Peruntukan sebanyak 20 juta sahaja. Jadi kita kena pilih projek yang ngam-ngam 20 juta dan di bawah peruntukan tersebut lah. Okey, dalam 3 projek ni, ada satu projek yang kita tak boleh pilih. Sebab apa cikgu kata tak boleh pilih? Okey, sebab lebih daripada peruntukan. Okey, projek mana yang lebih daripada 20 juta? Okey, klinik kesihatan daerah di Johor 20 juta, 22 juta. Yang ni cancel terus, potong terus. Kamu tak boleh pilih. Kalau pilih salah. Sebab apa? Sebab tak cukup bajet, tak cukup peruntukan. Kerajaan hanya ada 20 juta. Jadi kita cancel terus klinik kesihatan, kamu perlu memilih sama ada projek jalan desa ataupun projek tempatan banjir sahaja. Untuk soalan C lah. Okey. Untuk soalan C ni, pemeriksaan markah, cara pemarkahan mengikut sistem rubrik, kaedah rubrik. Apa dia rubrik? Sekejap lagi cikgu akan terang. Okey. Baik, kita tengok contoh jawapan calon yang lemah. Cikgu tunjuk ni supaya kamu jangan ulanglah kesilapan pelajar ini. Okey. Lemah apabila markah yang diperoleh ialah hanya 0 hingga 2 markah, tu kategori lemah lah. Okey. Baik. Soalan A, jelaskan ciri. Okey, pelajar ni awal-awal lagi dia dah salah dah. Dia dah salah konsep sebab dia kata ciri-ciri ekonomi di atas ialah segala keputusan dibuat oleh kerajaan. Okey, salahlah sebab dia mesti ada campuran. Okey, dia campuran mesti ada dalam jawapan kamu, mesti ada kerajaan dan firma ataupun individu. Mesti ada 2 pihak tu dalam jawapan, barulah nampak sistem ekonomi campuran. Jadi salah. Kerana ianya sistem ekonomi perancangan pusat. Okey, dia dah salah kat situ. Selain itu dikawal sebagai sistem ekonomi sosialis pun salah. Seterusnya, masalah asal ekonomi yang selalu bergantung kepada keputusan kerajaan. Kerajaan juga akan memaksimumkan kebajikan rakyat. Okey, di situ ada 1 markah. Dia dapat 1 markah sebab dia cerita tentang motif kerajaan. Okey, contoh negara ialah Korea Utara, pemilikan faktor mengelola ialah kerajaan. Okey, salah lah. Okey, jadi nampaklah bila dia menceritakan semuanya tentang kerajaan, nampak dia memang salah konsep. Jadi pelajar ini hanya dapat 1 markah sahaja. Okey, kita tengok jawapan calon cemerlang. Calon ni dia dapat 7 markah tapi maksimum 5 markah lah ikut soalan. Okey, sistem ekonomi tersebut ialah sistem ekonomi campuran. Okey, 1 markah memang tepat. Okey, memang itu sistem ekonomi dia. Antara ciri-ciri ekonomi, okey, dia dah masuk jelaskan ciri-ciri, ialah kebajikan masyarakat dijaga. Contohnya barang awam. Okey, yang dikeluarkan oleh kerajaan dan dikawal oleh kerajaan. Seterusnya, firma dapat memaksimumkan keuntungan. Okey, nampak tak dalam jawapan tu ada kerajaan dan dia juga cerita tentang firma. Jadi kita nampak campuran dekat situ. Okey. Hal ini kerana firma dapat memilih kaedah pengeluaran dan faktor pengeluaran sendiri. Seterusnya, individu dapat membuat pilihan untuk memaksimumkan kepuasan. Okey, di bawah tu ulangan. Okey, ulangan tak dapat markah lah. Okey, calon ni berjaya dapat markah penuh. Okey, 7 maksimum 5. Jadi ini contoh jawapan yang cemerlang lah. Baik, kita tengok contoh jawapan calon lemah untuk soalan B. Okey, soalan B tadi, mengapa kerajaan perlu melaksanakan projek-projek tersebut? 6 markah. Okey, kerajaan perlu melaksanakan projek tersebut kerana dapat memberi manfaat kepada pengguna. Hal ini kerana pengguna dapat menikmati kemudahan yang dibina oleh kerajaan. 1 markah. Okey, di bawah tu tiada markah sebab dia
tak hurai apa kemudahan yang disediakan oleh kerajaan, apa manfaat yang dikatakan memberi manfaat kepada pengguna tu, dia tak huraikan. Okey, nampak tak di situ dia dah hilang markah. Hal ini kerana kerajaan mempunyai kuasa untuk membina kemudahan awam. Okey, dia tidak menjawab soalan lagi. Tambahan pula kerana memudahkan kehidupan seharian, hal ini kerana kemudahan yang disediakan dapat digunakan oleh masyarakat. 1 markah di situ. Jadi calon ni hanya dapat 2 markah daripada 6 markah. Okey. Baik. Kita tengok contoh jawapan yang cemerlang. Okey, pelajar ni dapat 7 markah lah, maksimum 6. Okey. Kerajaan perlu melaksanakan projek tersebut untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okey, 1 markah. Selain itu, kos pengeluaran yang terlalu besar menyebabkan firma tidak mampu untuk mengeluarkannya. Okey, dia cerita kenapa kerajaan saja boleh buat. Okey, sekiranya firma swasta yang mengeluarkan barang tersebut, pasti akan dikenakan caj perkhidmatan yang tinggi. Nampak tak? Dia hurai. Okey, dia huraikan kenapa firma tak mampu nak keluarkan. Okey. Kerana bermotifkan keuntungan, sebab firma ni dia bermotifkan keuntungan. Okey, dia tak akan buat projek yang merugikan dia. Okey, dia akan buat projek yang akan menguntungkan dia saja. Kebajikan masyarakat tidak dapat dijaga. Manakala sekiranya kerajaan yang keluarkannya, pengeluaran barang tersebut akan dikenakan bayaran minimum atau tiada bayaran. Dengan ini kebajikan masyarakat dapat dijaga. Okey, yang ayat last tu tak dapat markah sebab dia ulang. Dah ada dah kat atas tu. Okey, jadi pelajar ni dapat 7 markah, maksimum 6 markah. Okey, cikgu nak cerita tentang 4C sebelum tu. Okey, ni teknik menjawab mengikut kaedah rubrik lah. Okey, kaedah rubrik ni ialah satu sistem pemarkahan mengikut 3 tahap. Okey, dia ada 3 tahap. Tahap 1, okey, pelajar yang menjawab pada tahap 1 hanya mendapat 1 hingga 3 markah sahaja. Okey, bila kamu tengok kaedah ni, kamu akan tahu sebab ni lah karang panjang-panjang tapi dapat markah sikit. Ataupun karang panjang-panjang dapat kosong. Okey, sebab ni lah. Okey, jadi selepas ni kamu boleh baiki cara kamu menjawab. Okey, kita tengok. Tahap 1, pelajar hanya mampu menyatakan pendirian secara umum, tidak jelas atau tiada pendirian. Okey, pengetahuan yang terhad tentang teori ataupun konsep kekurangan dan pilihan. Okey, ini merujuk pada soalan C lah. Okey, soalan C tadi dia nak tanya tentang konsep kekurangan dan pilihan. Okey, pelajar hanya mampu menyenaraikan fakta sahaja ataupun isi tanpa huraian. Dia tak mampu nak huraikan. Okey, dan huraian tentang kesan pilihan tidak dijelaskan dengan baik. Kalau dia hurai pun, dia tak mendalam. Dia tidak jelas dan kurang difahami oleh pemeriksa. Maka dia berada pada tahap 1. Kamu hanya dapat paling banyak pun 3 markah. Okey, kalau kamu hanya senaraikan fakta saja, kamu tak huraikan. Kamu bagi tahu, okey, kerajaan kekurangan hasil. Berhenti takat tu, tak ada huraian apa. Jadi kita takat tu je lah, tahap 1 saja kamu dapat. Okey. Okey, kita tengok tahap 2. Untuk pelajar yang jawab tahap 2, dia boleh dapat maksimum 6 markah. Okey, 4 hingga 6 markah. Pelajar boleh menyatakan pendirian dengan jelas. Okey, dia jelas daripada tahap 1 lah. Berupaya mengaplikasikan fakta dan konsep kekurangan dan pilihan dengan betul dan sesuai dengan situasi yang diberi. Fakta yang sesuai dan juga betul. Okey, yang ni tahap 2 dia mampu bagi fakta dan dia mampu huraikan dengan jelas. Okey, dan mampu mengaplikasikan fakta tu dengan situasi yang diberi. Itu tahap 2. Okey, tahap 3. Tahap 3 ni memerlukan kamu banyakkan latih tubi, banyakkan latihan untuk mencapai tahap 3. Okey, tahap 3 ni markah penuh lah. 7 hingga 9 markah. Nak dapat tahap 3 ni, kamu kena lalui tahap 1, lalui tahap 2, baru boleh pergi tahap 3. Okey. Di mana kamu ada pendirian yang jelas, okay, dalam jawapan, kamu berupaya mengaplikasikan fakta dan konsep kekurangan dan pilihan tu dengan betul dan sesuai dengan situasi yang diberi. Kemudian kamu ada fakta yang sesuai dan betul. Dan yang keempat, okay, yang ni tahap 3. Kamu boleh menilai kesan, kebaikan dan kelemahan pilihan yang kamu akan buat sekali
Okey, dua sisi lah, kamu boleh cerita kebaikan dan kamu boleh cerita kelemahan. Kemudian kamu boleh bagi cadangan, boleh bagi idea yang bernas, kreatif dan rasional. Kamu boleh buat kesimpulan, rumusan, pandangan, cadangan, memberi bukti, data relevan. Data relevan ni kamu boleh buktikan melalui keluk, boleh lukis keluk untuk buktikan. Okey, kamu boleh buat pengiraan untuk buktikan idea kamu tu. Okey, yang relevan lah dan diterima. Okey, itu tahap 3. Okey, sebenarnya untuk mencapai tahap 3 ni memang memerlukan latihan yang lebih lah, dan kamu mesti ada pengetahuan sedia ada yang banyak, mesti tahu pengetahuan mesti banyak membaca, okey. Mesti mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Okey, KBKK tu. Okey. Jadi cikgu harapan cikgu tu semua pelajar boleh sampai tahap 3. Okey, insya-Allah boleh. Sebab bahagian B esei ni jawapan dia sebenarnya bebas. Bebas kamu mengemukakan idea selagi idea kamu tu logik dan berkaitan dengan soalan, dia akan diterima. Okey. So jangan risau, insya-Allah boleh. Okey, dengan banyakkan latihan dan cuba belajar secara berkumpulan. Okey. Baik, kita tengok contoh jawapan calon yang lemah lah untuk 4C. Projek yang manakah menjadi pilihan kerajaan? Bincangkan kesan pilihan tersebut. Okey, soalan tadi ada 3 pilihan. Okey, 3 pilihan iaitu kita ada projek jalan desa di Kelantan 20 juta, projek tebatan banjir di Kedah 19.4 juta, klinik kesihatan daerah di Johor 22 juta. Okey, satu dah out, dah terkeluar sebab cikgu kata dia tak cukup peruntukan sebab 22 juta. Jadi klinik kesihatan daerah tidak boleh dijadikan sebagai jawapan. Tapi kalau kamu tengok calon ni ataupun pelajar ni, dia buat, nampak tak? Dia karang panjang. Okey, dia ada fakta, dia ada huraian, dia ada contoh, tapi dia salah. Kosong. Sebab apa? Sebab dia dah membuat pilihan yang salah. Dia buat pilihan projek klinik kesihatan daerah di Johor menjadi pilihan kerajaan. Salah terus. Sebab apa? Sebab kerajaan hanya ada 20 juta. Okey, jadi salah lah. Bila yang atas salah, dia akan bagi kesan kepada jawapan kamu yang bawah tu sampai bawah. Sampai ayat yang terakhir salah. Okey, itulah kesan dia. Jadi jangan careless lah, sayang. 9 markah tu sangat banyak sebenarnya. Okey, kita tengok contoh jawapan yang cemerlang. Okey, ini contoh jawapan yang cemerlang. Nampak tak? Dia sama banyak jugalah mengarang dengan yang lemah tadi. Tapi yang ni ada isi, ada point. Okey, yang boleh bagi markah. Baik. Kerajaan mempunyai masalah kekurangan sumber hasil. Okey. Itu dinamakan fakta. Dia ada fakta dia. Okey. Soalan C ni, kamu kena ada fakta baru kamu boleh pegang fakta tu. Bila kamu pegang fakta tu, senang nak hurai. Nak buat huraian mendalam, nanti kita akan pegang fakta tu saja. Okey, jadi fakta dia di sini ialah kerajaan dia mempunyai masalah kekurangan sumber hasil. Sebab tu dia kena buat pilihan. Kalau dia tak ada, kalau dia ada peruntukan yang mencukupi, dia tak perlu buat pilihan. Dia buat semua 3 projek tu. Okey, tapi disebabkan dia ada masalah kekurangan sumber hasil, okey, masalah ekonomi ni tingkatan 4 nah, bab 1 punya. Okey, dia ada masalah kekurangan sumber hasil iaitu sebanyak 20 juta. Itu adalah fakta dia. Okey, yang dapat untuk membina ketiga-tiga projek. Oleh itu, kerajaan hendaklah memilih. Okey, dia dah huraikan. Bila ada masalah kekurangan, dia akan buat pilihan. Nak buat pilihan yang macam mana? Yang dapat memaksimumkan kebajikan rakyat. Oleh itu, kerajaan sewajarnya memilih projek tebatan banjir di Kedah. Okey, itu ialah huraian dia. Huraian yang lebih mendalam. Okey, kerajaan terpaksa menanggung kos lepas. Okey, nampak tak? Dia huraikan. Apabila dia buat pilihan, dia cerita dia buat pilihan apa? Projek tebatan banjir. Okey, dia hurai lagi. Apabila dia memilih projek tebatan banjir tu, dia terpaksa menanggung kos lepas. Kos lepas dia ialah projek kedua terbaik, okay, yang terpaksa dilepaskan untuk memaksimumkan kebajikan rakyat, iaitu bagi contoh apa yang dilepaskan? Projek jalan desa. Projek yang dia tak buat lah. Okay, itu kos lepas dia. Sebaliknya, okay, dia cerita sebaliknya. Sekiranya kerajaan memilih projek jalan desa, maka kos lepas dia ialah projek tebatan banjir. Okay, itu huraiannya.
Walau bagaimanapun, pembinaan klinik kesihatan daerah di Johor langsung tidak boleh digunakan. Okey. Dia cerita tak boleh guna sebab kekurangan sumber hasil sebanyak 2 juta. Pembinaan di mana-mana satu daripada projek tersebut akan menambahkan peluang pekerjaan. Okey, menambahkan peluang pekerjaan tu dia berupaya cerita kesan. Kesan daripada projek tu, apa yang akan jadi? Okey, dapat menambahkan peluang pekerjaan. Lepas tu dia hurai lagi. Apa kesan daripada peluang pekerjaan tu? Dapat menambahkan guna tenaga. Okey, apabila guna tenaga dapat dicapai, kes-kes jenayah dapat dikurangkan. Dan jenayah hanya dilakukan oleh seseorang yang terdesak. Okey, dia boleh cerita dan dia boleh huraikan kesan-kesan tersebut. Maka pelajar ini berada di tahap 3 dan berjaya dapat 9 markah. Okey, senang kan? Sebab tu cikgu kata senang sebenarnya kalau kamu faham konsep dan kamu ada kemahiran berfikir tu. Okey, kemahiran berfikir tu kamu ada, insya-Allah kamu boleh dapat markah penuh dan boleh dapat tahap 3. Okey. Baik. InsyaAllah kamu boleh buat lah. Okey, kita tengok satu lagi contoh soalan. Masih lagi soalan SPM 2019 nah. Bahagian B, soalan nombor 6. Okey. Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis pendapatan individu. So, keyword dia di situ, dia nak tanya tentang pendapatan individu. Pendapatan individu, tingkatan 4, bab 2. Okey, pendapatan individu banyak nah. Kita buat ulang kaji sikit. Apa dia pendapatan individu? Ada berapa jenis? Kita ada upah, ada sewa, ada faedah, ada untung, dividen. Okey, bayaran pindahan. Itu semua jenis-jenis pendapatan individu. Tapi yang ditanya dalam soalan ni sejenis sahaja. Okey, bantuan sara hidup RM500 sehingga RM1,000. Okey, kerajaan akan meneruskan dan menambah baik bantuan sara hidup kepada golongan isi rumah berpendapatan di peratus terendah dengan menyalurkan peruntukan secara lebih tersasar. Sumber dia daripada website Berita Harian. Okey, bantuan sara hidup kamu pernah dengar, semua orang pernah dengar bantuan sara hidup yang disediakan oleh kerajaan. Jadi soalan nak kamu jelaskan jenis pendapatan yang diterima oleh penerima bantuan tersebut. Okey, jenis pendapatan apa? Tadi cikgu dah senaraikan dah 6 jenis pendapatan individu tu. Bantuan sara hidup ni duduk dekat jenis mana? Okey, 4 markah. B. Bagaimana bantuan tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka? 7 markah. Kamu kena ceritalah bagaimana bantuan tu dapat membantu taraf kehidupan mereka. Mereka tu siapa? Mereka tu isi rumah, kita sendiri. Jadi, bila soalan keyword dia di situ, taraf hidup mereka isi rumah, jangan duk cerita firma, jangan duk cerita kerajaan, jangan pasal negara, tak. Dia nak tentang taraf hidup isi rumah saja. Okey. C. Kerajaan berpendapat bantuan di atas perlu diteruskan. Kemukakan hujah anda. Okey, ni teknik rubrik tadi nah. Baik. Kita tengok contoh jawapan yang cemerlang lah. Okey, cikgu tak tunjuk dah yang lemah nah, cikgu tunjuk yang cemerlang terus sebab kita kesetukan masa. Okey, jelaskan jenis pendapatan yang diterima oleh penerima bantuan tersebut. 4 markah. Okey, jenis pendapatan ini merupakan bayaran pindahan. Okey, bantuan sara hidup tu dia tergolong dalam bayaran pindahan. Bayaran pindahan ni kalau kamu ingat apa maksud dia? Pendapatan yang diterima tanpa terlibat dalam proses pengeluaran. Tu ayat buku. Kalau ayat nak bagi ingat, bayaran pindahan ni ialah tak payah buat apa-apa dapat duit. Itulah bayaran pindahan. Okey. Contoh lain, wang saku kamu, yang mak bagi duit pergi sekolah, itulah bayaran pindahan. Okey, jadi 1 markah dia bagi tahu dah jenis dia bayaran pindahan, kemudian kamu kena huraikanlah tentang bayaran pindahan, bagi tahu maksud dia. Okey, bagi tahu ciri-ciri bayaran pindahan. Pendapatan ini ditakrif sebagai pendapatan tidak produktif. Okey, ini adalah jawapan sebenar pelajar. Cikgu salin baliklah sebab jawapan asal dia tu terlalu kecil untuk masuk dalam ni, tak nampak. Jadi cikgu salin balik. Iaitu terlibat dalam pengurusan perniagaan dan perdagangan. Pendapatan ini biasanya tidak perlu membayar balik. Okey, nampak dia cerita tentang ciri-ciri bayaran pindahan. Contoh pendapatan seperti wang bantuan kerajaan dan wang saku. Pendapatan ini boleh diterima dengan sekali sahaja atau secara berterusan pada masa yang tetap atau tidak tetap. Okey, pelajar ni dapat maksimum 5 markah. Dia dapat 5 markah, maksimum 4 markah.
Okey. Okey, kita teruskan untuk soalan 6B. Bagaimana bantuan tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka? Okey, ingat keyword di situ soalan tanya meningkatkan taraf hidup isi rumah. Jadi cerita dalam lingkungan tu saja, jangan cerita benda lain. Okey. Bantuan ini dapat mengurangkan kos perbelanjaan mereka. Kemudian dia huraikan apa kesan daripada kurang kos perbelanjaan tu? Kesan dia kepada pendapatan boleh guna meningkat. Okey, apabila pendapatan boleh guna meningkat, hurai lagi. Apa kesan yang terjadi? Kuasa beli meningkat ataupun permintaan barang akan meningkat. Okey, oleh itu mereka tidak perlu risau untuk meningkatkan permintaan terhadap barang keperluan. Okey, dia bagi contoh seperti beras. Okey, banyak lagi lah contoh-contoh barang keperluan lain lah, pakaian. Okey, sekiranya mereka menyediakan belanjawan peribadi, mereka boleh memperoleh barang mewah walaupun dalam kuantiti yang sedikit untuk memaksimumkan kepuasan. Bukan itu sahaja, bantuan yang mereka peroleh boleh dijadikan sebagai modal untuk memulakan perniagaan baru. Ganjaran yang akan diperoleh oleh usahawan ialah untung. Okey, nampak? Bila dia bagi fakta dan dia huraikan. Dia tak tinggal fakta tu. Okey, dia hurai. Bagi huraian, bagi contoh. Okey. Dan pelajar ni berjaya dapat 9 markah tapi maksimum 7 markah. Okey, nampak dah? Bentuk esei, bentuk esei macam tadi cikgu kata tak perlu pendahuluan yang panjang-panjang dan tak perlu penutup yang panjang-panjang. Cukuplah kamu buat perenggan saja dan terus masuk jawab ikut kehendak soalan. Okey, kita teruskan 6C. Okey, 6C ni dia ikut kaedah rubrik tadi. Okey, bantuan ini perlu diteruskan untuk memaksimumkan kebajikan rakyat. Okey, di mana fakta dia? Tadi cikgu kata kamu kena buat fakta dulu. Buat fakta dulu, pegang fakta tu. Okey, bila kamu pegang fakta tu, kamu tahu apa yang kamu nak huraikan. Okey, fakta dia perlu diteruskan tu. Maksudnya dia setujulah kerajaan meneruskan bantuan tu. Okey, bila kamu dah setuju dengan kerajaan untuk bantuan tu diteruskan, kamu kena cerita kelebihan apabila bantuan tu diteruskan, apa kesan. Apa kesan terhadap permintaan, apa kesan terhadap pendapatan dia. Okey. Okey, itu adalah fakta, perlu diteruskan. Kemudian dia huraikan lagi. Apabila bantuan tu dapat diteruskan, dia dapat meningkatkan pendapatan. Okey, apabila pendapatan meningkat, dia dapat bantu meringankan beban golongan orang tua untuk meneruskan kehidupan mereka. Golongan tua yang tidak lagi berdaya untuk menyumbangkan tenaga dalam proses penghasilan barang dan perkhidmatan, dasar kerajaan untuk memberi bantuan kewangan dapat meningkatkan permintaan individu. Okey, itu huraian dia. Okey, kemudian dia boleh buktikan melalui keluk. Nampak tak dia lukis keluk keseimbangan pasaran di situ dan dia lukis perubahan permintaan. Berlaku perubahan permintaan di situ, iaitu dia nak tunjukkan pertambahan, berlaku peningkatan ataupun pertambahan dalam permintaan. Jadi dia lukis keluk yang lengkap. Okey. Di sini dia dah masuk tahap 3. Bila ada keluk ni dia dah masuk tahap 3. Okey. Dan daripada keluk ni dia boleh cerita balik. Okey, di bawah ni adalah huraian daripada pembinaan keluk di atas. Okey, peningkatan permintaan menyebabkan keluk beralih ke D1. Hal ini meningkatkan harga keseimbangan iaitu P1 dan kuantiti keseimbangan Q1 dan mencapai titik keseimbangan pasaran yang baru pada E1. Yang tu semua huraian daripada keluk saja. Okey, hal ini meningkatkan kuasa beli individu. Pertambahan permintaan akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Okey, yang ni dia dah masuk, dia dah huraikan kesan, kemudian dia boleh cerita implikasi daripada pertambahan permintaan tu apa yang terjadi. Okey, dia dapat wujudkan lebih banyak peluang. Bagaimana dia boleh mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan? Dengan firma mesti meningkatkan pengeluaran barang mereka. Okey, dia bagi cadangan meningkatkan pengeluaran barang mereka tu, maka dapatlah bagi peluang pekerjaan. Okey, dapatlah meningkatkan produktiviti negara. Okey, berlakulah pemindahan teknologi daripada negara maju. Okey, seterusnya dapat mewujudkan perdagangan antarabangsa. Nampak tak? Dia
hurai. Okey, sehinggalah dia boleh cerita bagi kesan kepada pendapatan negara iaitu wujud imbangan dagangan lebihan. Maka pelajar ini dapat tahap 3 full mark 9 markah. Okey, itulah contoh-contoh jawapan untuk tahap 3. Okey. Jadi cikgu harap kamu semua pelajar dapat menguasai lah tahap 3 ni. Tahap 3 ni memang sangat penting untuk kuasai. Macam mana nak kuasai? Banyakkan latihan. Macam cikgu selalu pesan, banyakkan latihan, banyakkan membaca surat khabar, membaca kalau dalam Facebook pun banyak sumber yang kamu boleh baca, page-page yang ilmiah seperti berita harian. Okey, banyak info dalam tu. Okey. Sebelum cikgu tamatkan slot cikgu nak kongsi sedikit tips untuk skor cemerlang ekonomi lah. Okey, untuk subjek ekonomi, kamu perlu menguasai bab-bab yang penting. Fahami konsep dan istilah. Okey, bab yang penting banyak dekat tingkatan 4. Okey, basic ekonomi. Di mana kamu perlu faham basic dia, perlu faham konsep ekonomi, barulah kamu berupaya untuk menjawab soalan-soalan lain lah. Okey. Cuba fahami konsep dan juga istilah-istilah ekonomi. Banyakkan latih tubi dengan menggunakan soalan SPM tahun-tahun lepas. Okey, sebab apa kamu kena guna latih tubi soalan SPM? Sebab kita nak biasakan diri dengan format SPM. Okey, bila kamu banyakkan latih tubi menggunakan soalan SPM tahun-tahun lepas, jadi kamu akan terbiasa, dah biasa dah dengan format. Jadi bila SPM betul, tak ada masalah sebab kamu dah biasa. Okey. Baik, buat nota poket. Buat nota poket ni daripada nota yang cikgu bagi tu, cuba ringkaskan nota tu. Okey, ringkaskan nota tu dan kamu boleh baca sebelum tidur, boleh baca. Okey. Masa tengah tunggu apa-apa kan, free time kamu, bacalah nota poket tu. Sebab dengan selalu membacalah kamu boleh mengingat dengan baiklah. Okey. Kemudian yang keempat, belajar secara berkumpulan. Okey, belajar secara berkumpulan ni bagus sebenarnya untuk train kamu punya otak untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Sumbang saran dia panggil lah. Sumbang saran tu sangat penting. Buat dalam 3-4 orang saja, 2-3 orang pun boleh. Okey? Try belajar secara berkumpulan sebab untuk elakkan kamu bosan belajar seorang-seorang, boleh belajar secara berkumpulan. Okey, kemudian yang terakhir, mesti kena ada usaha, mesti kena berdoa dan juga mesti bertawakal. Okey, itu saja tips sedikit tips lah untuk dikongsi bersama. Okey. Jadi untuk slot kali ini itu saja yang cikgu boleh kongsikan. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, masih lagi diberi peluang untuk berkongsi ilmu dalam slot perlis mengaji, insyaAllah kita akan berjumpa lagi lah dalam slot yang lain. Okey, terima kasih kepada semua pelajar yang mengikuti slot cikgu daripada mula sampai habis. Terima kasih dan juga terima kasih kepada kru-kru yang bertugas pada hari ini. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.